Salam reformasi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua kawan-kawan yang ada di luar sana, dan saya harap kawan-kawan sentiasa sehat, ceria selalu ya. Hari ini pencerahan saya berkenaan dengan sedikit isu yang kita tengok hari ini. Ada kenyataan media daripada YB Zuraida Kamarudin, yang mana hari ini dia ada sedikit menyangkal tentang apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim perkatakan dalam sidang media yang baru ini. Jadi tadi saya melihat nih di Malaysia kini, dia mengatakan dakwaan Presiden PKR Anwar Ibrahim bahwa ahli PKR melompat parti telah diugut dan ditawarkan habuan untuk menukar sokongan penyataan orang yang terdesak. Itu kata Zuraida Kamarudin kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Dan ini video dia. Saya paparkan dulu supaya kawan-kawan nanti mungkin boleh cek di Malaysia kini pun ada. Mungkin kawan-kawan ada yang lain dah cek, tapi saya nak membuat pencerahan tentang isu ini sebentar lagi. Saya ingat dakwaan Datuk Seri Ibrahim itu adalah dakwaan yang dakwaan seorang yang desperate, seorang yang dah hilang hala tuju kerana tidak dapat menerima faktanya bahawa ahli parlimen yang melompat ataupun yang datang kepada menyokong kerajaan PN telah menyadari tentang kelemahan-kelemahan yang telah dipamerkan Seri Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau klaim ada numbers, ada apa dan sebagainya, tetapi tak benar. Jadi kepercayaan mereka kepada Datuk Seri telah luntur. Jadi maka itu membuat mereka fikir untuk mengubah hala tuju mereka adalah menyokong kerajaan Perikatan Nasional berdasarkan prestasi Kerajaan Perikatan Nasional yang menangani masalah COVID dengan berjayanya, dan juga dengan memberikan pertolongan ataupun sumbangan peruntukan kepada rakyat untuk membantu rakyat dari segi ekonomi dan sebagainya. Dan kita lihat semalam dalam program pemerkasa banyak lagi peruntukan telah diberikan kepada rakyat, dan kita harap dengan program vaccination ini kita akan itulah dia punya cerita dia, yang dia mengatakan bahawa kerajaan yang ada hari ini berjaya menangani COVID. So baguslah, kita juga sebagai rakyat suka dekat situ, tapi hakikatnya tidak macam tu. Kalau betul tak apa. Dan untuk kenyataan dia ini tadi, yang dia mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti itu, kenapa? Dia sebenarnya dia terdesak, bukan Datuk Seri Anwar terdesak, dia sendiri terdesak. Sebab apa? Kalau kerajaan yang ada hari ini tumbang, dia akan berakhir tidak dapat lagi menjadi YB dan tidak lagi dapat menjadi ahli politik. Saya percaya di PRU yang ke-15 ini, dia akan berhenti sudah dengan dunia politik nih. Saya rasa orang dah tak nak menyokong dia. Dengar sini orang-orang Ampang, kalau dia bertanding di Ampang besok, ingat nih, jika anda semua nak perubahan, orang seperti ini tidak layak untuk kita jadikan seorang pemimpin. Ini kalau menurut saya. Kamu mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti ini. Kamu bertanding di Ampang dahulu, sebelum kamu masuk ke politik. Watikah kamu untuk nak bertanding siapa yang sain? Kalau bukan Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Jadi saya sebagai rakyat melihat ini, kamu nak kritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu adalah asalnya pemimpin yang menaikkan nama kamu. PKR yang naikkan nama kamu, dan PKR juga yang memberi platform untuk kamu bertanding. Begitu juga dengan kamu menggunakan logo PKR, jentera PKR. Lain-lain tentang isu lain yang sebelum kamu bertanding, semuanya kamu gunakan daripada PKR. Hari ini kamu mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti ini, kamu seolah-olah kacang lupakan kulit. Jadi saya rakyat melihat sisi itu. Jadi kalau kamu bercakap seperti itu, kamu dah membohongi kami rakyat. Kalau kamu betul-betul hebat besok, kamu cabar Datuk Seri Anwar Ibrahim, lawan kamu. Tetapi pada saya, tidak perlu Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertanding lawan orang yang seperti ini. Rakyat lain pun kata tidak perlulah. Tapi pada cadangan saya, memang banyak calon-calon lain yang disebut-sebut. Tetapi kalau menurut saya, untuk kali ini, Dr. Wan Azizah sendiri lawan ini Zuraida Kamarudin nih, biar tumbang. Dan Datuk Seri Azmin Ali itu, kalau Rafizi Ramli kembali, Rafizi Ramli akan lawan.
Kita tengok. Buktikan. PRU ke-15 ini buktikan bahwa rakyat suka apa yang kamu buat dan rakyat suka kamu. Di awal penglibatan kamu orang di dalam politik ini, bukan kawan-kawan yang sini ya, mereka itulah adalah daripada PKR. UMNO tak nak terima kamu orang nih. Sampai hari ini pun kamu nak masuk ke UMNO pun UMNO tak akan terima. Dah beruntung duduk dalam PKR. Hari ini kamu selama ini duduk dalam PKR yang kaya raya, yang senang lenang, dapat jawatan, dapat apa. Tapi hari ini kamu bercakap dengan begitunya kepada Presiden PKR. Kami rakyat yang miskin papa kedana ini, yang menaikkan kamu sebagai menteri, yang menaikkan kamu sebagai orang hebat hari ini, kamu nak membohongi lagi. Kalau dah berjaya, itu Singapura tuh dah berjaya menangani isu COVID nih. Kalau dah berjaya, kenapa kita punya vaksin lambat daripada Singapura, lambat daripada Indonesia? Kenapa Indonesia yang selama ini kita tahu bahwa kita punya negara lebih membangun daripada dia, kenapa dia boleh dulu tentang isu-isu yang seperti ini? Negara dia lagi besar, hutang negara dia lagi besar. Hebatnya dari mana? Ini kenyataan saya sebagai rakyat yang bahwa kenyataan dia ini mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim terdesak, dia sendiri terdesak. Dia dah tahu lepas ni tak dapat kau jadi menteri lagi, tak dapat lagi kau jadi YB. Saya harap, betul-betul saya berharap Datuk Seri Dr. Wan Azizah sendiri lawan dia ni. Kalau Rafizi Ramli kembali lawan tu Datuk Seri Azmin Ali itu. Walaupun PKR kalah, tetapi kalau dua orang ini tewas dalam PRU ke-15 ini, rakyat pun senang hati. Rakyat bukan cerita pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim ni nak jadi Perdana Menteri saja. Tapi kerana dia adalah pucuk pimpinan yang ada di dalam PH, jadi dialah yang nak dinaikkan. Berbeza lah dengan UMNO, berbeza lah dengan PN yang ada. PN yang ada hari ini nak naikkan siapa? Sama juga. Kalau PRU ke-15 nanti tetap juga dia nak menaikkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kamu tu naklah pergi ke Menteri Kanan, kamu naklah juga naik supaya kamu punya bos kamu Datuk Seri Azmin Ali itu nanti nak jadi Perdana Menteri. Itu niat. Inilah geng-geng kartel. Bukannya kami rakyat tidak tahu. Tidak perlulah. Itulah sebab Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, Selangor tu lubuk pengkhianat. Geng-geng kamu lah pengkhianat tu. Jadi dia suka-suka saja menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan cara membohongkan dengan rakyat, menggunakan media yang ada. Baru duduk dalam kerajaan dah sombong, dah angkuh. Cakap pun lebih baik saya ni yang bercakap. Bercakap. Tak apa-apa bercakap. Sebagai menteri dah biasa berucap di mana-mana, bercakap pun tak boleh. Cakap aja menyusahkan orang. Banyak lagi isu. Kau ceritalah isu rakyat. Macam mana kau nak bantu rakyat? Apa yang rakyat dapat? Kau nak pergi keluar ke kenyataan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim terdesak lah apalah. Siapa terdesak? Sendiri terdesak. Lepas ni tak dapat lagi jadi menteri. Saya yakin kali ini nak cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim tu pernah kalah ke bertanding? Dibuang daripada UMNO, buka parti sendiri. Kamu orang datang menumpang, lepas tu cakap banyak. Yang pergi melutut, yang pergi nak merangkak, nak menumpang PKR dulu, parti PKR, siapa suruh? Kenapa tak dulu masuk dalam parti PAS ke, masuk dalam parti UMNO ke kalau dah hebat? Kenapa masuk dalam PKR? Kenapa nak pertikaikan PKR yang ada hari ini? PKR itu parti ditubuhkan atas apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 1998. Kau dah tahu dah asasnya. Apa punya pemimpin
Cakap mewang aja semua. Merapu aja kerja. Saya bukannya membodek ke, mengampu ke Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi saya sebagai rakyat mendengar apa yang dia perkatakan itu tidak kena. Kalau kena, saya diam. Tapi masalahnya tidak kena. Kau kata Datuk Seri Anwar Ibrahim terdesak lah seperti inilah. Dan cerita Covid kau punya cerita tentang berjaya. Tanya rakyat satu Malaysia kalau dah berjaya. Kalau dah berjaya, kenapa buat darurat? Kenapa tak buka parlimen? Buka parlimen kalau dah berjaya. Rakyat nak tahu. Bentangkan pemberjayaan negara. Jadi pembangkang pun nak tahu. Ada check and balance. Jadi jangan menipu rakyat hari ini. Media dah meluas. Jangan suka menipu rakyat. Saya tidak suka lah sebagai rakyat mendengar yang kata-kata seperti itu. Dan dia juga mengatakan terdesak ini memang saya ulang-ulang lah. Dia sendiri terdesak. Karena lepas ini mereka akan tahulah. Dan ada lagi tadi saya tengok kenyataan daripada tak apalah, macai-macai saja, lebih kurang dia kata macai-macai PKR. Ada tadi tapi saya tak nak sebut nama lah. Dah malas. Cuma kalau mereka nak menjatuhkan PKR, mereka daripada PKR melompat menjadi kartel, menjadi satu pengkhianatan kepada PKR, mereka nak berdolak dalih punya cerita. Saya sebagai rakyat tidak boleh terima lah. Kerana mereka jadi MP di atas mandat rakyat. Di atas logo PKR. Watikah disain oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Jentera PKR. Jadi itu saya tidak boleh terima lah. Kalau mereka mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menang atas logo UMNO ke, atas logo PAS ke, saya tidak ada masalah sangat di situ. Tetapi kalau kamu terlalu menyangkal Datuk Seri Anwar Ibrahim sebegitu rupa, dan kamu kritik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebegitu rupa, saya rasa tidak wajar lah. Karena anggap saja kamu itu adalah anak didik dia, anak buah dia. Dan kamu duduk dalam PKR itu sepatutnya sudah merasa beruntung karena sudah naik. Jadi saya tidak suka di situ sajalah, dan itu pencerahan saya, dan saya punya kritikan agak pedas lah di situ berkenaan dengan YB yang tidak paham bahasa ni, yang dia nak memperbodohkan rakyat dengan cerita-cerita yang tidak. Pada saya rakyat sendiri boleh menilai. Kalau kita nak letak kita tengok yang mana kita tengok di media hari ini, orang yang paling orang tidak suka Datuk Seri Azmin Ali nombor 1. Saya rasa kalau diletak dalam PKR punya listing yang keluar PKR punya listing yang orang paling tidak suka, nomor 1 tetaplah Datuk Seri Azmin Ali, tapi nomor 2-nya ni lah. Mak apa ni? Aku tak sebutlah ke situ, tapi sudahlah. Okey kawan-kawan, inilah kritikan pedas saya. So sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana menonton channel saya ini walaupun merapu. Tetapi ini luahan hati saya kepada pemimpin negara kita ini yang berdolak dalih punya kenyataan dan selalu nak membohongi rakyat.